C4 siapa? Avinda eh? Oh, masih. Okay. Okay, so cikgu mulakan terus sebab sekarang dah lebih 5 minit dah. Okay, so tadi cikgu ada buat kelas pagi tadi kan untuk gantikan yang minggu lepas punya. So cikgu dah habiskan penerangan tentang 45 lah. So sekarang ni kita buat latihan dia pula. Nanti kalau Mas Diana nak latihan ni, cikgu boleh bagi antara dekat sini, dekat chat ataupun dekat grup bukan dekat WhatsApp. Okay, kalau awak nak dekat WhatsApp cikgu boleh bagi. Nanti awak beritahu cikgu saja. Okay. So untuk ni soalan nombor 4. Okay, kita sambung untuk tadi punya soalan. Okay, soalan nombor 4 ni berkaitan dengan peringkat-peringkat pada mitosis lah. Okay, so peringkat mitosis ini kita yang dalam teks awak dia bagi tahu ada 5 okay, ada 5 stage, ada 5 peringkat iaitu profase, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Oh, 4 stage. Okay, sorry. Buku teks awak ada 4 stage, profasa, metafasa, anafasa dengan telofasa. PMAT. Okay, PMAT. So untuk dekat sini kan, cikgu bagi tahu awak untuk awak kena pasti profasa punya peringkat adalah okay, daripada kromatid dia menjadi kromosom. Jadi dua-dua ni adalah pada peringkat profasa. Okay, peringkat mula-mula iaitu kromatid menjadi kromosom. Macam mana awak nak bezakan kromatid ataupun kromosom? Kromatid dia bentuk satu line saja macam ni. Kromatid. Kemudian daripada kromatid ni dia jadi kromatid beradik ataupun kita panggil sebagai kromosom macam ni. Dia bentuk macam butterfly. Okay. So ini adalah profasa punya stage peringkat. So manakala pula ini kita panggil sebagai metafasa punya peringkat lah. Iaitu di mana kromatid ni dia berbaris tersusun. Okay, dia berbaris tersusun kat sini. Okay, nanti dia akan belah menjadi kromatid balik. Okay, dia akan pergi ke satu pol. So ini adalah peringkat profasa. Ini pula anafasa. Okay, dan seterusnya ini adalah telofasa. Okay, so untuk yang ni, okay, pada peringkat yang pertama ni iaitu kromosom dalam nukleus. So kromosom dalam nukleus ni menjadi apa? Dia akan menjadi dia akan memendek kemudian menebal. Okey, kromosom tu dia akan memendek dan juga menebal. Okey. Dari situ dia akan membentuk satu kromosom. Okey. So dia akan memendek dan menebal. Kemudian pada B yang ni, peringkat yang ni, setiap kromosom akan menjalankan proses replikasi. Replikasi tu maksud dia bereplikasi, dia banyakkan lagi jumlah dia. Okey, replikasi. Jumlah DNA tu. Okey, dia nak banyakkan lagi. Lalu membentuk dua. Okey, kita panggil sebagai dua kromatid. Okey, kromatid. Kan tadi cikgu kata kromatid ni satu. Satu ni kita panggil sebagai kromatid dan dua ni kita panggil sebagai kromosom. Okey, kromatid yang bercantum di yang mencantumkan satu kromatid menjadi dua kromatid ni kan. Ada dua kromatid dalam satu ni iaitu sentroma. Sentroma yang tengah-tengah tu. Okey, dia mengikat dua kromatid menjadi satu kromosom. Okey. Kita panggil sebagai sentroma. 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 Okey, arah. Ini nama dia sentroma. Okey. Kemudian C pula, okey, kromatid ni tersusun pada kita panggil sebagai katulistiwa. Okey, katulistiwa sel ataupun nak kata metafasa
metafasa pun boleh. Metafasa macam mana dia? Plate. Metafasa plate. Plate metafasa. Boleh panggil dua, ada nama dua, iaitu satu khatulistiwa, satu khatulistiwa. Sata khatulistiwa ataupun awak boleh panggil dia sebagai plate metafasa. Plate metafasa ni yang ni, satu garis lurus ni. Ataupun sata khatulistiwa pun sama, satu garisan ni. Dia akan tersusun satu garisan ni ya. Itu maksud dia. Okay. Dan kemudian di sini adalah anafasa. Anafasa di mana kromatid akan bergerak ke satah yang berlainan. Satah berlainan kat sini. Ini mungkin ini kita panggil sebelah kiri dan sebelah kanan, satah. Satah tu kedudukan dia. Dia akan pergi ke kiri dan ke kanan macam tu. Okay. So kromatid akan terpisah. Okay. So kromatid ni akan terpisah, lalu dia akan pergi ke, dia akan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Okay, kutub sel yang bertentangan. Itu jawapan dia. Okay, kemudian dekat sini, okay, sel tu akan, dia nak pecah menjadi dua. Okay, so sini kita panggil sebagai cytoplasma. Cytoplasma ni luarannya, nama dia cytoplasma. Membahagi dan, okay, dia akan membahagi dan dua apa tu nama dia? Kita akan membagi dan bagi dua. Bukan. Dia tak bagi lagi kat sini. Cytoplasma ni belum lagi terbagi pada dua, tapi dia nak terbagi pada dua kan. So kita kata dan membrane nucleus. Okay, membrane nucleus ni yang ni. Membrane nucleus ni akan terbentuk. Nanti akan pisah, so membrane nucleus akan terbentuk. Okay. Boleh yang ni? Okay, ada soalan untuk ni? Tak ada? Okay, cikgu teruskan soalan seterusnya. Okay, so tadi cytoplasma dan membran nukleus akan terbentuk kat dalam ni. Okay, kemudian ini dia dah jadi dua. Okay, dia dah separate, dia dah terpisah menjadi dua. So ni kita bagi tahu dua sel anak akan terbentuk. Okay, dekat sini baru ada dua sel anak terbentuk. Sebab dia sudah betul-betul jadi dua sel anak. Okay. Dua sel anak terbentuk. Setiap sel anak mempunyai dengan sel induk. So dia mempunyai berapa kromosom? Bilangan kromosom yang sama seperti sel induk sebab dia mitosis. Okey. Sel induk. Okay, so bilangan kromosom sama dengan sel induk. Okay, sebab dia proses mitosis. Right? Cikgu harap korang faham ini setiap peringkat ni. Okay? Peringkat profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Ada 4 peringkat. Okay? Seterusnya kita pergi ke peringkat meiosis pula. Okay. Okay, bagi peringkat meiosis, dia berlainan sedikit daripada proses mitosis. Okay, kalau awak perasan dekat sini, okay, ini masih lagi profasa pertama. Okay, sebab dia ada pertama dan kedua. Okay, so ini profasa pertama dan juga ini still lagi
Ya, ini pun profasa pertama. Dua-dua ni profasa pertama. Okey, kemudian dekat sini baru akan berlaku metafasa. Profasa. Okey, metafasa, profasa. Ini metafasa. Metafasa pertama, anafasa, telofasa. Ya, telofasa. So dekat sini bilangan kromosom dia ada banyak sikit. Sebab itulah dia akan pecah menjadi 4 sel anak. Itu mitosis. Okey, lagi satu pula nampak tak? Dia ada pindah silang. Itu perbezaan dia. Dia ada pindah silang. Sebab tu ada variasi kepada anak-anak. Okey, pada sel anak dia. Okay, kita tengok apa dia punya peringkat. So pada peringkat yang pertama ini, iaitu profasa yang pertama, okay, kromosom dalam nukleus ni akan kromosom dalam nukleus ni, kalau awak tengok kat sini, dia akan memendek dan menebal. Sama juga macam tadilah. Dia akan memendek dan menebal. Okay, kemudian setiap kromosom akan menjalankan proses. Okay. Di sini setiap kromosom tu akan menjalankan proses replikasi juga. Sama macam proses mitosis tadi. Lalu membentuk dua kromatid. Okay, kromatid yang bercantum di sentroma. Yang ikat diorang adalah sentroma. Jadi proses dia hampir sama. Cuma yang tadi cikgu kata dia punya pindah silang saja yang berbeza. Pindah silang dan juga bilangan kromosom yang akan ditarik pada kutub yang berbeza. Okay. So seterusnya C, okay, di sini berlaku menyebabkan antara kromatid. Okay. Di sini akan berlaku pindah silang. Okay. Ini adalah dekat metafasa. Okay, metafasa. So C pindah silang. So pindah silang ni maksudnya maklumat dalam kromosom yang sama. Kromosom tu kan, dia punya maklumat genetik yang sama, dia akan bertukar daripada induk dia, ibu dan ayah dia akan tukar supaya anak dia ada perbezaan lah. Okay, so pindah silang akan berlaku menyebabkan sebabkan ni dia akan berlaku pertukaran maklumat genetik. Okay, pertukaran maklumat genetik antara siapa? Antara kromatid. Okay, antara kromatid dalam ni. Okay, boleh? Cikgu teruskan soalan yang seterusnya. Okay, kemudian di sini pula, okay, telofasa yang kedua, okay, telofasa pertama. So kromatid, okay. So kromatid akan berpisah. Okay, kromatid akan berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan dalam sel. Okay, so di sini berlaku sini. Kemudian dekat meiosis kedua, so tadi tu untuk meiosis profasa kedua sampailah ke anafasa kedua semua sama dia punya perjalanan, kecuali dekat telofasa saja berbeza. Iaitu dekat telofasa pertama dia menjadi 2 sel anak, telofasa kedua dia menjadi 4 sel anak. Dekat sini dia terus extend dekat yang meiosis kedua lah, telofasa dia. So cytoplasma membahagi dan terbentuk lagi. Okay, apa yang terbentuk? Dia adalah membran nukleus. Okay. Membran nukleus ni apabila sudah kromatid berpecah ataupun mengadakan pindah silang, so membran nukleus secara langsung ataupun sel tu sudah membahagi. Okay, kalau sudah membahagi je membran nukleus akan muncul balik. Okay, untuk tutup balik sel tu supaya sel tu menjadi satu sel yang lengkap lah. Okay, sebab tu membran nukleus akan terbentuk lagi. Okay, kemudian sel anak terbentuk. Okay, so ni adalah apa yang sel anak terbentuk, dia adalah 4. Okay, dia ada 4
4 sel anak akan terbentuk setiap gamet. Kita panggil sebagai gamet. Tahu gamet kan? Gamet tu adalah ni hasil daripada pembahagian sel tu, kita panggil sebagai gamet. Okey. Dia pun 4. Okay, so 4 sel anak akan terbentuk. Setiap gamet punya separuh bilangan kromosom. Okey. Kromosom daripada sel induk. Okey, daripada sel ibu bapa dia. Okey, sebabkan tu ni tadi separuh bilangan. Tapi mitosis tadi sama bilangan dia daripada sel induk. Okay, so cikgu harap korang faham yang ni. Okey, so cikgu teruskan soalan seterusnya. Okey, so ini adalah perbezaan untuk mitosis dan juga meiosis. Okey, so untuk jenis sel yang terlibat. So apa jenis sel yang terlibat untuk mitosis? Kita namakan sebagai apa nama sel dia? Baru je tadi pagi kita belajar. Apa tadi? Sel yang terlibat. Nama dia sel. Sel apa kita panggil? Jawapan. Ya, betul. Sel soma. Okey, sel soma. Okay, Satish dengan Avinda yang jawab, Mazliana yang jawab. Tapi tadi pagi dia tak ada kelas dengan cikgu. Okay, sel soma. Ingat, sel soma yang terlibat dekat mitosis. Okay, sel soma. Sel soma tu apa? Cikgu cakap tadi, sel soma adalah semua sel awak kecuali sel pembiakan. So, meiosis adalah sel yang terlibat kita namakan sebagai sel pembiakan. Okay, sel pembiakan. Nama lain tak ada lagi kan? Memang nama dia sel pembiakan. Ya, sel pembiakan. Okey. Ini sel pembiakan. Okey, kemudian bilangan sel anak. Okey. Sorry, bilangan kali sel membahagi. Okey, berapa kali dia membahagi? Untuk mitosis tadi ada tak 1 2? Dia ada kan? Jadi dia hanya membahagi sekali saja. Okey, dia membahagi sekali saja. Manakala untuk meiosis, nampak tak tadi cikgu terangkan? Ada meiosis 1 dan juga meiosis 2. Jadi dia membahagi secara 2 kali. Okey, 2 kali. Untuk mendapatkan 4 sel anak. Okey. So berapa bilangan sel anak yang terhasil kat sini? Mitosis ada 2. Okey. 2 sel anak, manakala meiosis ada 4. Okey. So untuk ni bilangan kromosom dalam setiap anak. Okey, so berapa bilangan kromosom untuk sel anak bagi mitosis? Berapa kromosom? Sel anak dia, adakah sama dengan sel induk dia atau tidak? Ya, dia sama dengan sel induk dia, betul. Okey. Sebab dia mitosis untuk membahagi sel yang sama. Okey, sel sama dengan sel induk dia. Disebabkan tu dia sama dengan sel induk. Okey, sel induk. Okey, kemudian untuk meiosis pula, dia apa? Dia adalah separuh daripada sel induk. Betul. Okey, separuh dari sel induk. Okay, dia separuh daripada sel induk. Kemudian kandungan genetik sel anak. Okey, ini kandungan genetik ni. Okey. So kandungan genetik dia okey, kandungan genetik adakah sama atau tidak? Maksudnya maklumat tentang induk dia sama tak macam anak dia? Macam tu.
Dia sama, okey. Sebab dia sama dengan sel induk bilangan kromosom dia. Sebabkan itu dia juga kandungan genetik dia sama dengan sel induk. Okey, sama dengan sel induk. Okey, kemudian untuk K, okey, kandungan genetik sel anak dia pula untuk meiosis. Okey, sebabkan dia separuh daripada sel induk, maka kandungan genetik dia adalah berbeza dari sel induk. Okey, berbeza. Kalau sama nanti muka ibu ayah dia dan juga anak dia semua sama macam photostat. Okay, sebabkan tu mesti berbeza lah. Okay, meiosis kena berbeza. Okay, so pindah silang berlaku dekat mana berlaku? Adakah kat mitosis ataupun meiosis pindah silang? Meiosis. Okay, so pindah silang berlaku dekat sini. Okay, so sini terus ada pindah silang. Okay, berlaku pindah silang. Kemudian dekat mitosis tiada. Sebab tu sama dia punya bilangan kromosom dan juga sama dengan dia punya kandungan genetik. Okay, so dekat sini tiada. Okay, tiada pindah silang. Okay, so ini perbezaan dia. Saya harap nanti korang faham yang ni juga. Ini dia akan tanya dekat soalan esei ataupun dekat soalan struktur. Dia suruh awak bagi tahu perbezaan ataupun perbandingan bagi mitosis dan meiosis. Okay, senang je kan? Yang penting awak faham mitosis dengan meiosis tu apa tujuan dia. Okay, seterusnya cikgu pergi soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7 ni dia kata rajah menunjukkan satu kejadian yang berlaku pada kromosom semasa pembahagian sel meiosis. Okay, ingat sel meiosis. Okay, lengkapkan pernyataan berikut dengan kejadian ini. So dia kata sini dekat meiosis. Nampak tak apa yang berlaku kat sini? Kromosom yang satu dengan nombor 2 ni dia tukar maklumat dekat sini. So kita panggil sebagai proses ni proses apa? Binda dengan Satish, awak tak jawab soalan cikgu. Mazdiana je jawab. Apa ni? Proses apa kita panggil? Untuk yang ni. Kita panggil sebagai proses pindah silang. Pindah silang. Kita pindahkan maklumat genetik yang sama. Okay. So nama dia pindah silang. Okay. Proses pindah silang. Okay, kemudian so apa kepentingan dia? Macam tadi cikgu kata, kalau pindah silang ni untuk tukar maklumat genetik yang sama daripada ibu dan juga bapa dia, supaya anak dia ada variasi, ada kelainan. Okay, so dia membolehkan berlakunya variasi. Okay, variasi. Variasi ni maksud dia kepelbagaian. Okay, variasi genetik. Okay, itu jawapannya. Variasi genetik. Okay. Boleh ya? So ini pindah silang. Apa kepentingan dia, apa kebaikan dia untuk variasi genetik. Supaya ada banyak variasi. Okay, cikgu pergi seterusnya. Okay, kita masuk untuk subtopik pewarisan pula, 5.2. Okay, 5.2. Dia kata sini, okay, tentang maklumat pewarisan lah. Okay, pewarisan ni apa? So, ahli saintis Austria, okay, siapa nama dia, dikenali sebagai bapa bidang genetik. Okay, so maklumat dia kat sini saja. Nama orang dekat sini kan? Okay. Dalam buku awak, dalam buku teks saya rasa ada dia sebutkan. Okay. Nama ahli yang jumpa tentang bidang genetik ni adalah Gregor Mendel. Okay, Gregor Mendel ni dia dikenali sebagai bapa kepada bidang genetik kerana dia yang first jumpa mengatakan bahawa ada variasi dalam kehidupan. Okay, so Gregor Mendel. Okay, so ini jawapan dia. Kemudian B, dia kata merujuk kepada maklumat genetik suatu organisma yang terdapat dalam gen. Okay, dia kata maklumat genetik.
suatu organisma dalam gen. Jadi apa jawapan dia? Adakah ciri-ciri fizikal, genotype ataupun phenotype? B. Jawapan dia B. Kata kunci adalah sini, maklumat genetik dalam gen, yang terdapat dalam gen. Jadi dia adalah ni, genotype. Okay, genotype. Macam hari tu cikgu ada bagi tahu awak juga, genotype ni maklumat genetik awak, gene. Contohlah rambut hitam. Okay, sebabkan rambut hitam tu dominan, so mungkin B besar ataupun B besar, B kecil. Macam tu. Okay, so B adalah genetik, genotype. Genotype ni maksud dia adalah maklumat genetik yang terdapat dalam gen. Okay, dalam gen. Kromosom tu, dalam kromosom tu ada gen. Itu maksud dia, maklumat dia. Okay, so B adalah genotype. Manakala C pula dekat sini pula merujuk kepada yang boleh dilihat pada suatu organisma. Okay, so apa yang kita boleh nampak dalam satu organisma? So ciri-ciri dia, apa yang kita boleh nampak secara luaran. Okay, so C itu adalah phenotype. Macam tadi cikgu ajar awak, untuk awak ingat phenotype dengan genotype perbezaan, tengok depan dia, gene, phi. Physical, genetic. Jadi phenotype adalah physical, apa yang boleh nampak. Jadi sini C, phenotype pula merujuk kepada ciri-ciri fizikal yang boleh dilihat pada suatu organisma. Macam tadi cikgu gunakan genetik B besar, B kecil ataupun B besar, B besar. Okay. So itu adalah maklumat gen, dalam gen dia, coding dia. Tapi sekarang ni pula kita nak nampakkan dalam luaran dia. Okay. So kita namakan sebagai phenotype, iaitu rambut hitam. Macam tu. Okay. So sini phenotype pula merujuk kepada ciri-ciri fizikal yang boleh dilihat pada suatu organisma. Okay, manakala D pula suatu organisma yang akan menentukan organisma tersebut. Okay, so D pula adalah genotype. Seperti cikgu kata, genotype adalah suatu organisma yang akan menentukan phenotype. Di genotype, suatu organisma akan menentukan phenotype organisma tersebut. Macam tadi cikgu katalah, rambut hitam, maklumat genetik dia B besar ataupun B besar, B kecil. Suatu adalah maklumat genotype. So dia akan menunjukkan ciri itu pada luaran dia. Okay, pada sel dia, iaitu rambut warna hitam, phenotype. Okay. So bila ada genotype baru ada phenotype. Okay. Soalan seterusnya pula, okay. Yang ni, okay. Ini dikata pewarisan tentang ketinggian. Okay, ketinggian. Jadi kalau ada ketinggian antara tinggi ataupun kerdil, kita panggil sebagai contoh, tinggi ataupun kerdil. Jadi kalau awak kena ingat, tinggi adalah genetik dominan. Okay, genetik dominan. Okay, so kita namakan sebagai T besar dekat sini untuk tinggi. Okay, manakala resesif adalah genetik yang kurang kuat, dia tak kuat. So kita panggil sebagai resesif, iaitu kerdil, pendek kerdil. Kita letak sini T kecil. Okay, so ni adalah maklumat tentang ibu bapa ni lah. Okay. So ayah dia tinggi, ibu dia pun tinggi. Jadi sini kalau kita tengok maklumat genotype dia, okay, maklumat genotype dia, okay, T besar, T kecil, dia adalah heterozygot. Ingat lagi heterozygot? Heterozygot maksud dia ciri genetik ni satu besar, satu kecil, tidak sama. Okay, kalau homozygot sama, T besar ataupun T kecil. Okay, so cikgu namakan ni sebagai heterozygot dominan. Okay, heterozygot dominan. Dua-dua heterozygot dominan. Okay, so bila kata sini gamet, awak kena letakkan huruf yang itulah, T besar dan T kecil tu. Okay, so dekat sini kita letak sebagai T besar. Okay, ni pula T kecil. Sama juga yang ni pun T besar. Ini pula T kecil. Okay. So sekarang ni bagi tahu cikgu, apakah genotype bagi generasi pertama? Genotype. Yang ni apa genotype bagi ni? Anak yang pertama. Tengok balik yang ni. T besar. Lepas tu ni. Dia kalau kalau korang nak tahu, korang tengok macam ni. Ni kan. T besar. Lepas tu kita ambil yang first kali kat sini. T besar. Okay. So T besar.
Okay, nampak? Satu, ambil sini yang first, ini pun ambil yang first. Macam tu lah. Jawapan dia T besar, T besar. Okay, dua-dua T besar. Boleh? Kemudian kat sini, sama juga. Okay, sebab dia mesti macam ni, satu yang gene ni, satu gamet ni kena guna 2 kali. So kita dah ambil ni sekali tadi, so kita ambil ni kali kedua. So lepas ni tak payah ambil dia dah. Macam tu lah. So ni T besar. Okay. Tapi tadi kita dah ambil bahagian sini kan? Untuk bagi nombor 2 ni. So kita ambil sebelah sini pula. Okay. So ni untuk sebelah T. T kecil. Ni baru T besar, T kecil. Okay ah. Boleh faham ah? Okay. Kemudian tadi kita dah gunakan T besar ni. Habis dah. Okay. Yang first ni tak habis. So kita gunakan yang ni pula. Okay. Dah ini kita ambil kat sini pula yang first. Okay. So T besar, T kecil. Awak tak boleh susun T kecil, T besar tau. Kenapa? Sebab dia dominan. Kita kena dahulukan dominan dahulu. So, walaupun dekat sini T kecil dulu kan, tapi kena juga mention dominan ni. T besar, T kecil. Okay, kemudian dekat sini, okay, last kali adalah T kecil, T kecil. Okay, macam tu. So, tengok balik macam mana pindah silang ni. Okay, so sekarang ni apakah phenotype? Phenotype bagi genotype ni? Phenotype dia apa? Physical dia? Nampak tak? Ciri dominan. T besar. Jadi, anak ni adalah tinggi ke kerdil? Ya, dia tinggi. Betul. Okay, sebab ciri dominan. Ni, dua ni, T besar, T kecil. Tinggi ke kerdil? Yes, tinggi. Sebab dia ada ciri dominan tu. Sebabkan tu dia tinggi. Okay, manakala yang ni, T kecil, dia adalah yes, kerdil. Okay, sebab dia ada ciri resesif tu. T kecil. Okay, kerdil. Boleh? Jadi sekarang ni berapakah dia punya nisbah untuk tinggi dan juga kerdil? Tinggi ada berapa? 1, 2, 3. 3 daripada 4. Jadi awak tak sini 3 tinggi, nisbah 1 kerdil. Okay, macam tu. So nisbah phenotype dia adalah tinggi. Okay, dia kadang-kadang macam ni tau. Yang ni jangan keliru tau. Ada juga dia kata macam ni, nisbah genotype. Nisbah genotype aku kena tengok macam ni. Kalau nisbah genotype, 1 T besar, 2 T besar, T kecil, 1 T kecil. Itu nisbah dia. Tapi kalau dia kata sini, nisbah phenotype, tengok kat bawah ni. Phenotype dia, physical dia. Tinggi. So tinggi ada 3, 1, 2, 3. Tinggi kan? So 3 tinggi, 1 kerdil. Okay? Nisbah ada 2. Kadang-kadang dia minta 2. Antara phenotype atau genotype. Okay? So, kita pergi soalan seterusnya. Boleh faham yang ni? Yang ni cikgu nampak ada lagi yang keliru. So ini nanti tengok balik cara dia. Kalau cikgu akan gunakan macam ni. Awak tengok ah. Ni 1 kan? Yang first. Pergi sini 1. Kemudian ambil yang opposite ni nombor 2 ni, ambil 1 juga. Lepas tu sama juga, ambil yang ni sama. Letak kat sini. Kemudian ini jangan ambil dari sini. Kena ambil yang ni pula. Nombor 2. Ambil kat sini. Kemudian dah habis gunakan dua-dua ni. Kita ambil pula yang ni. So 1. Ambil sini, 2, ambil sini, macam tu. Okay, so praktiskan nanti awak tahu macam mana nak buat pindah silang ya. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Okay, sebelum tu dia dah nak log out kan. So cikgu log out dulu, nanti masuk balik ah.